إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan tafsir surah Al-Isra ayat yang pertama yang mana kemarin kita telah baca dan kita telah beri sedikit sebanyak terjemahan dan juga huraian-huraian ringkas. Jadi pada hari ini kita akan sambung jugalah ayat ini, kita akan sambung. Kita tengok beberapa perkara lah yang berkaitan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Maha suci, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada satu malam minal masjidil harami ila al masjidil aqsa, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna hawla, yang telah kami berkati sekitar, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha suci Allah yang dia telah memperjalankan hamba-Nya lailan, pada waktu malam. Lailan di sini Allah Subhanahu wa taala bawa dengan perkataan yang berbentuk umum, nakirah dalam bahasa Arab, mengikut tafsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bawa perkataan lailan ni dengan bentuk nakirah ni adalah untuk memberi makna yang menunjukkan kepada bukannya setakat satu malam, bahkan ianya hanya ta'ifah minal lail, hanya sebahagian daripada malam. Malam tu, satu malam tu, hanya sebahagian kecil daripada malam tu yang Allah Subhanahu wa taala gunakan waktu dia untuk menunjukkan
kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lailan di situ bukan satu malam, itu maknanya bukan satu malam yang penuh. Tak, bukan daripada kita kata mungkin lepas isyak atau sampailah pagi tu, tak. Ataupun daripada pukul 9 sampai pukul 12 malam ke, tak. Hanya sebahagian kecil malam sahaja yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ataupun faedah Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan lailan. Sebagaimana yang kita telah royak beritahu kemarin, perkataan asra itu sudah memberi makna perjalanan waktu malam. Jadi lailan di situ dibawa dengan nakirah untuk menunjukkan sebahagian kecil sahaja daripada malam. Di dalam tafsir yang kita baca, mungkin saudara-saudari boleh baca dalam tafsir mana-mana pun, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Al-Alusi sebut bawa riwayat yang mengatakan asar menyebut bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra, meninggalkan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk itu, nak dalam riwayat kata dekat Hijr, setelah selesai perjalanan itu, trip tu, nak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik pula ke langit. Nak selesai tu, bila balik mari, nak dia punya hawa panas tu, hak duduk tadi, biasa kita duduk atas kursi, nak bila kita bangun dia berasa panas tu tak. Ataupun kalau kita tidur ke, tak, tempat yang kita tidur dengan tempat yang kita tidak tidur tu beza dia punya haba panas tu, dia punya temperature tu. Jadi mengikut asar disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tak Isra, kemudian Mi'raj pula, dan kembali tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sebelum meninggalkan tempat tadi masih lagi terasa panas, masih lagi terasa panas. Ada juga yang disebut dalam riwayat itu oleh Al-Alusi, tak, dia kata pokok yang terkena sebai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak, dikatakan gerakan dia tu tak, bila kita tepuh dengan apa dia, hujung-hujung kain ke, kalau kita jalan kat taman-taman ke apa, atas rupuk ke atas lalai ke, hak tepuh dengan baju kita, kain kita tak, dia akan gerak lah dengan tangan kita ke gerak ke. Jadi pergerakan tu dia memakan masa lah untuk berhenti tak. Jadi dikatakan dalam satu riwayat, sebai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu terkena dengan apa dia pokok, apa dahan ataupun ranting ataupun daun. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada perjalanan Isra dan Mi'raj ni, tak, pergerakan tu masih lagi berlaku, masih lagi ada, menunjukkan terlalu singkatnya waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil, yang guna tak, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bermaksud lailan tu satu malam, maknanya satu malam penuh dan mengambil masa yang lama. Tak, tidak, hanya sedikit waktu sahaja, hanya sedikit waktu sahaja.
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kita bagi dah kemarin anggaran jarak yang apa dia, kita tengok dalam Google Map, nak 1300 lebih kilometer daripada Kaabah nak pergi ke Baitul Maqdis. Nah, itu anggaran lah. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni perkataan Aqsa dia menunjukkan kepada, antaranya maksud dia jauh. Tak, jauh. Yang mana sebab dinamakan Aqsa adalah kerana ianya merupakan masjid yang paling jauh lah untuk diziarah. Masjid yang paling jauh untuk diziarah daripada Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram. Disebutkan di sini nahwa min arba'ina laylah, 40 malam. 40 malam untuk sampai. Wallahu a'lam. Dikatakanlah, kata bukan seorang lah yang menyebut bahawasanya kenapa Masjidil Aqsa dinamakan Masjidil Aqsa, antaranya kerana masjid yang paling jauh untuk diziarah. Dan juga nisbah jauh tadi, tak dinamakan Aqsa kerana jauh juga adalah dinisbahkan dengan orang-orang yang duduk di Hijaz. Daripada Hijaz tu, jadi Aqsa ni antara yang paling jauh. Tak. Sebab tu dinamakan dengan Aqsa. Wa qila disebutkan, kenapa disebutkan Aqsa ni jauh-jauh ni? Tak, kerana dia jauh daripada kekotoran. Kekotoran. Dia jauh daripada kekotoran. Kemudian allazi barakna haulahu, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kami telah berkati sekitarnya. Nah, yang telah kami berkati sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berkati di sekitar tu. Antara yang disebut di sini keberkatan tempat-tempat sekitar Masjidil Aqsa ni adalah dia menjadi tempat ibadat para anbiya alaihi salam. Menjadi tempat ibadat para anbiya alaihi salam. Dan juga ianya sebagai kiblat mereka. Kiblat mereka. Dan ada di sekitarnya banyak sungai dan banyak pokok. Banyak sungai dan banyak pokok. Tanah yang diberkati, banyak sungai dan banyak pokok subur. Dan masjid ini adalah merupakan salah satu masjid yang dibenarkan untuk kita
bersusah payah bermusafir untuk menujunya. Tak, sebagaimana pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Nah, masjid ini juga tak dianjurkan untuk kita ziarah. Cuma bila mari apa dia, dengan keadaan zaman sekarang, tak bila dikawal oleh pihak lain, tak, maka ada yang kata tak payah pergilah. Sebab apa? Sebab hasil daripada ziarah itu akan menambah ataupun akan memberi sumbangan kepada ekonomi pihak lain. Jadi ada yang berpendapat tak payahlah, tak payah pergi. Tapi wallahu alam, kalau di Afrika Selatan macam tidak ada isu lah, macam tidak ada isu bagi orang-orang yang pergi ziarah ke apa dia, Masjidil Aqsa ni tidak menjadi satu isu lah. Wallahu a'lam lah. Juga Masjidil Aqsa ni merupakan salah satu masjid yang mana solat padanya akan digandakan. Solat pada masjid tu akan digandakan pahalanya. Kalau di Masjidil Haram digandakan solat padanya sebanyak 100,000. Dan juga pada Masjid Nabawi dengan 1000 kali ganda. Dan disebutkan solat di Masjidil Aqsa akan digandakan sebanyak 500. Sebanyak 500. Ya, wallahu a'lam. Jadi ia merupakan masjid yang tidak sama dengan masjid-masjid lain. Tak, kerana solat padanya akan digandakan solat. Tak, walaupun hanya 500, tetapi masih lagi tak, kita kata istimewa lah, istimewa daripada masjid-masjid lain. Tak, selain daripada Haramain. Tak. Nah, itu keistimewaan Masjidil Aqsa. Keistimewaan Masjidil Aqsa. Dan juga yang kita sebut tadi, sekitar dia tu, yang Allah kata telah kami berkati sekitarnya. Tak, kerana ia menjadi tempat ibadat oleh para anbiya. Dan juga banyaknya sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya, dan juga pokok-pokok. Tak. Kalau orang-orang hak apa dia, minyak cari minyak zaitun ni, nak cari ni hak daripada Syam kan. Dan disebutkan bahawasanya Masjidil Aqsa ni telah diasaskan oleh Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam merupakan orang yang mengasaskan Masjidil Aqsa. Bila selepas pembinaan Kaabah oleh Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, masjid yang pertama diletakkan ataupun dibina di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram, Kaabah. Nah, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa.
Dan jarak perbezaan masa di antara dua pembinaan itu tadi adalah sebanyak 40 tahun. 40 tahun selepas Kaabah diasaskan, ataupun kita kata Masjidil Haram diasaskan oleh Nabi Ibrahim AS. 40 tahun kemudian baru Nabi Yaqub AS mengasaskan Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut kenapa Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan mana kemudian naik ke langit pula. Tak. Allah kata linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Tak. Telah kalau kita baca berkenaan dengan Isra' Mi'raj ni secara detail, tak, dan kita akan tengoklah daripada awal tu, tak, daripada awal Jibril alaihi salam ataupun malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dada dia untuk dibersihkan. Tak, Jibril alaihi salam bersihkan. Kemudian dibawa pula, didatangkan pula satu binatang yang pelik yang kita kenal dengan nama burak. Tak, lakoh dia sejauh mata memandang. Tak, semua benda-benda yang nak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi pada malam itu benda yang pelik. Tak. Dan kemudian dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, nak berjumpa dengan anbiya alaihi salam. Nabi mengimamkan pula solat 2 rakaat yang dimakmumkan, diikuti oleh anbiya yang ramai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala tunjuk keadaan manusia yang berada di dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik, keadaan manusia yang duduk dalam neraka, bermacam-macam bentuk siksaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana berlaku pertanyaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam, kenapa ni? Tak, siapa ni? Tak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam keadaan ahli syurga. Tak, keadaan ahli syurga. Jadi banyak yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, tak, dengan waktu yang singkat, tak, tapi banyak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai bentuk siksaan, tak, berbeza-beza mengikut dosa yang dilakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Tak. Dan juga disebutkan, tak, di sini oleh Allamah Alusi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tengok pada malam Mi'raj tu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
iaitu satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak, malaikat yang dalam bentuk manusia, lelaki, nak duduk atas kuda macam penunggang kuda lah. Penunggang kuda yang siap dengan senjata. Tinggi setiap orang itu adalah 1000 tahun. 1000 tahun tinggi makhluk Allah tadi. Tak. Dan kuda dia pun sama juga. Kuda dia pun sama juga. Yang dia tunggang tadi sama juga. Tak. Yang mana sebahagian daripada mereka mengikuti sebahagian yang lain. Tak. Bukan seorang tapi ramai. Tak. Masing-masing dia ikut lain, macam beratur gitu. Tak. Macam ikut ramai, jalan ramai-ramai. Tak. Tak tahu mana pala, tak tahu mana ekor, tak tahu mana awal, mana hujung, tidak tahu. Tak. Nak ayat banyaknya jumlah malaikat yang Nabi SAW tengok. Tak. Tiada tahu ujung dia mana dan akhir dan awal dia mana. Tak. Kalau orang baris, tak, macam buat pembarisan ke kawak ke apa semua, banyak ramai. Tak. Tapi kita tahu nu kat ujung badan ni ujung barisan. Hak ni pala ni. Kita tahu. Tapi hak ni tak. Tidak tahu mana ujung dia, tidak tahu mana awal dia. Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula? Siapa mereka ni?" Maka Jibril AS menjawab, "Muntah dengar kau firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa." Tak. Tidak ada yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu, Rabbmu, kecuali dia. Tak. Jibril AS sambung, "Aku turun dan naik, aku tengok mereka dalam keadaan macam ni berlalu. Tak. Aku tidak tahu mari mana pokok ni, dan juga aku tak tahu nak pergi mana. Tak. Nak ayatnya ramai sangat. Tak. Dan pergerakan itu sentiasa berlaku. Tak. Waktu Jibril AS turun dan waktu Jibril AS naik pun dalam keadaan gitulah duduknya. Tak. Ramai, terlalu ramai sangat. Tak. Jadi itu juga salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Nah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Nah, jadi linuriyahu min ayatina. Nah, agar kami memperlihatkan kepadanya, pada hamba dia tadi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran, sebahagian dari kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran, bukan belaka, sebahagian sahaja, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Dan daripada kita kata tinjauan lah, ada tinjauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam neraka itu saja sudah banyak tak memberi pengajaran kepada kita, tak memberi pengajaran kepada kita yang mana untuk sesuatu dosa itu tak, dia ada hukuman dia, tak, dia ada hukuman dia, tak. Yang mana ada juga yang angkat batu hempah atas kepala, tak, dia berenang dalam sungai. Lepas tu bila mari tepi ada orang pekung batu, tak, ada yang dinampak ada daging molek, ada daging buruk ada. Tapi yang dia dimakannya adalah daging buruk. Tak.
Bila ditanya kenapa, kerana waktu dunia dulu tak, yang halal ada depan mata dia, dia tak siap ambil, dia nak pergi cari yang haram. Tak. Jadi bila akhirat selesai, tak, dia makan daging yang buruk, walaupun daging yang boleh ada. Tak. Dan macam-macam lagi yang cakar muka dengan kuku besi, tak, macam-macam lagi. Itu banyak memberi pengajaran kepada kita. Tak. Untuk part tu saja, bahagian tu saja, tak, memberi pengajaran kepada kita. Tak. Auzubillah min zalik. Tak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada termasuk dari golongan-golongan. Jadi Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam, pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Nah, sesungguhnya dialah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam riwayat menyebut, bila Nabi SAW bagi tahu kepada musyrikin ni bahawasanya Nabi pergi ke Masjidil Aqsa, mereka tak percaya. Tak. Mereka tak percaya sebab apa? Sebab sebagaimana yang kita sebut, jarak tu dengan qadar Nabi SAW rakyat pada mereka tu, mereka tak boleh nak percaya. Mereka tak boleh nak percaya. Tak. Auzubillah min zalik. Tak. Kadang-kadang kita kata, alangkah baiknya kalau Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kita kata orang sedaknya kalau hidup di zaman Rasulullah, tak boleh ikut Rasulullah. Tak. Betul. Tapi agak-agaklah. Tak. Agak-agak kita dengan keadaan kita sekarang ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari royak kita. Tak. Dengan keadaan zaman tu, dengan capaian akal tu zaman tu, tak, Rasulullah mau yak kita, tak. Aku pergi Masjid Al-Aqsa tadi. Bukan minggu lepas, bukan bulan lepas aku pergi tadi. Tak. Bila lepas maya Isyak? Pas siapa bila ni? Lah ni tengok je 9:30 baru je tu, tak. Agak-agak kita ni nak percaya ke? Tak. Kita boleh terima ke tak kita dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak. Kita bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak. Jadi kadang-kadang kita teringin nak hidup di zaman Rasulullah. Tapi kita untuk dapat macam sahabat-sahabat ni, tak, macam Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, dia diuji dengan soalan lagi, dengan kenyataan Rasulullah yang menyalahi adab, tak, menyalahi adab. Rasulullah kata sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Masjidil Aqsa. Semua musyrikin kata tak boleh nak percaya. Tak boleh nak percaya. Sebab jarak tu. Sebab jarak tu kalau ikut ke akal tu, logiknya, maka susah untuk dipercaya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, nak, iman dia begitu kuat, nak, dia percaya kepada semua kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kita nak boleh setara tu, tahulah kita nak hidup zaman Nabi, tapi bila Nabi royak kita pun tak tahu. Na'udzubillah min zalik. Tak. Tapi agak-agaklah tak bila hidup zaman Rasulullah ni jadi penolong Rasulullah.
Jadi bila musyrikin Mekah tidak percaya kepada kata-kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita panggil slide show. Slide show depan Rasulullah SAW. Rasulullah boleh tengok dengan jelas keadaan Masjidil Aqsa, dan Rasulullah SAW boleh royak satu persatu yang menyebabkan orang kafir Quraisy tak boleh nak tolak, tak boleh nak sangka lagi. Tak boleh nak sangka lagi bahawasanya memang Rasulullah SAW pergi sana. Memang Rasulullah SAW pergi sana. Jadi untuk susu galuh cerita ataupun susu galuh peristiwa tu boleh rujuk dengan kitab sirah lah, dan mungkin akan disebut oleh Ustaz Wan Kamaruzaman tak mudi kita bila sampai pada tempat dia lah. Mungkin lah ni di peringkat permulaan lagi sirah. Sebab kita kata tu ada yang mengatakan benda ni ataupun peristiwa ni berlaku pada tahun ke-10, dan ada yang kata tahun yang ke-12. Jadi mungkin lama lagi lah yang akan disebut. Tapi tidak ada masalah. Boleh je kita membaca sendiri, nak tengok susu galuh cerita daripada Rasulullah SAW di Hijr Ismail. Sahapalah balik kembali, dan sahapalah Rasulullah SAW bagi tahu kepada orang-orang kampung, orang-orang Mekah berkenaan dengan perjalanan Rasulullah SAW. Boleh baca dengan detail. Ayat yang kedua, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung lain selain aku. Janganlah kamu mengambil pelindung lain selain aku. Jadi masuk ayat kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bawa tu cerita ataupun kisah berkaitan dengan Nabi Musa AS dengan kaum dia. Nabi Musa AS dengan kaum dia. Dan nama Musa AS ni adalah nama yang paling banyak yang disebut dia dalam Al-Quran. Jadi Suratul Isra, walaupun surah tu nama Suratul Isra, tetapi ayat dia, ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala cerita berkenaan Isra. Ayat yang kedua Allah tidak sambung. Tak maknanya cerita gapo yang berlaku dah pada Isra Mi'raj tu, kita jumpa gapo, tengok gapo dah. Itu disebut dalam riwayat. Adapun Quran sebagaimana yang kita tahu bukanlah buku cerita. Bukanlah buku cerita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang mana perlu, tak. Dan selebihnya tu sekiranya tidak disebut oleh Al-Quran, tak, akan diperjelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kalau kita tengok sini kan, satu ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh guna waktu yang singkat sahaja untuk tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
masuk pada ayat yang kedua ni dengan cerita ataupun kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam tu. Tidak sambung dengan kisah Isra dan Mi'raj. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami memberikan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami menjadikannya Taurat itu hudan li bani Israil, petunjuk bagi Bani Israel. Ada yang kata wa ja'alnahu tu, hu itu boleh juga merujuk kepada Musa alaihissalam. Dan kami menjadikan Musa petunjuk bagi Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila. Agar tidak menjadikan ataupun mengambil pelindung, pelindung selain dari aku, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, keturunan orang yang kami membawanya bersama Nuh. Keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Bersama mana? Bawa mana? Bawa dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Wahai keturunan orang yang kami membawanya di dalam bahtera bersama Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia, yakni Nabi Nuh alaihissalam, kana 'abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan ila bani Israil, terhadap Israel, Bani Israel, dalam kitab itu wa ataina Musa kitab tadi. Kemudian wa qadayna ila bani Israil fil kitab Taurat ni yang diberikan kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tadi Allah sebut, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Taurat, apa dia? La tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini 2 kali. Kamu pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan pasti akan menyombongkan diri dan terlalu angkuh. Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Bani Israel dalam Taurat itu, telah tetapkan dalam Taurat itu bahawasanya Bani Israel ini
akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Melakukan kerosakan sebanyak 2 kali di muka bumi ini. Yang disebut di sini merujuk kepada negeri Syam. Negeri Syam. 2 kali, marratain. 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka ni, nak kamu merujuk kepada Bani Israel ni, pasti akan menyombongkan diri dengan terlalu angkuh. Dia akan jadi sombong dan angkuh. Ni apa dia? La tufsidunna fil ardi marrataini. Mungkin kita semua telah tahulah apa dia. Cuma kita akan sebut semula esok insya-Allah. Kerosakan yang dirujuk ataupun yang disebut ini merujuk kepada kerosakan yang mana? Tak. Kerosakan yang mana yang disebut sebagai 2 kali tak? 2 kali ni tak, adakah kerosakan lain tidak dikira ataupun macam mana? Tak, adakah hanya 2 kali sungguh? Jadi kita tengoklah maksud la tufsidunna fil ardi marratain ini merujuk kepada kerosakan yang mana? Tak? Jadi itu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di dalam kitab Taurat, tak, bahawasanya Bani Israel akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Tak, akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali di bumi ini, dan mereka akan berlaku sombong. Mereka akan ada sikap sombong yang besar. Jadi ana rasa setakat itu saja dulu hari ini. Nak mudah-mudahan perkongsian kita ini boleh memberi manfaat kepada kita. Nak berkenaan dengan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan sambung dengan kisah Bani Israil dan Nabi Musa alaihi salam. Nak aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.